Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan berbincang sedikit berkenaan microstructure dan strengthening mechanism. Sebelum ini kita bincang sedikit berkenaan dengan phase diagram, TTT diagram, CCT diagram, dan sekarang ini kita nak bincang sedikit berkenaan dengan strengthening mechanism. Bagaimana kita nak menguatkan satu-satu metal, especially steel ataupun non-ferrous metal seperti aluminium dan sebagainya. Topik kali ini tak seberat topik yang seminggu dua sebelum ni, tetapi ada jugalah terma-terma baru yang kalian kena tahu dan kita akan cuba bincangkan dengan lebih lanjut. Okey, dalam kesimpulan besar lah, saya boleh kata overall apa yang cuba saya bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan benda ni, ways to make a metal stronger. Kita cerita tentang heat treatment ke ataupun apa-apa yang berkaitan, ia adalah lebih ke arah nak make the metal stronger. Kita tengok phase diagram, kita tengok dan semuanya itu, sebenarnya kita nak tengok bagaimana kita boleh menguatkan lagi satu-satu material tersebut. So di sini saya senaraikan 4 yang antara benda yang boleh menyebabkan kita punya material tu menjadi lebih kuat. Satunya by putting impurities or other elements. Ini kita bincangkan sebelum ni lah. Kalau kita katakanlah ada aluminium, nanti kita tambah pula dalam tu magnesium, sedikit benda lain juga, dia boleh menguatkan alloy tersebut. Dan pure aluminium tu jadi alloy, dan sebabkan ada impurity tu, kita create more defects, kita create more dislocation di dalam kita punya material, dan benda tu akan menyebabkan benda tu jadi lagi keras, lagi kuat lah. Dan ni dipanggil sebagai solid solution strengthening. Tetapi solid solution strengthening ni ada limit. Dia tak boleh tambah je segala benda elemen tu, dia akan hasilkan solid solution strengthening ni. Kalau anda kata terlebih, maka dia tak jadilah solid solution strengthening. Maka kena cari cara lain juga untuk make the material stronger. Satu lagi cara lain ialah changing the microstructure. So orang buat kajian rupanya dengan cara kita mengubah grain size, kita akan bincang juga sekali lagi berkenaan grain size ni. Kita dapati kalau anda kata grain size tu kita kecil-kecilkan dia, makin kecil grain size tu, on average kalau anda kata grain size tu kecil, maka kita akan dapat lagi keras kita punya material. Kita akan dapat stronger material. Kalau makin besar, dia akan makin lemah lah. Tapi of course, as always, dia punya drawback ialah you have a stronger material, it is hard and brittle, dan dia punya ductility dia kurang. Dia more harder and more brittle selalunya. Kalau soft, dia selalu more ductile. Okay, next, antara lain ialah grain boundary strengthening. So, bila kita ada grain yang banyak, kita boleh cuba bayangkan balik, kita ada juga grain boundary kan. Setiap grain tu dengan grain yang lain, dia ada grain boundary yang memisahkan. So, bila kita ada banyak grain, maka ia bermakna grain boundary pun banyak kan. So, grain boundary ni sebenarnya, kita akan bincangkan nanti, ia juga menguatkan lagi material kita. So, dia dipanggil sebagai grain boundary strengthening sebab grain boundary pun boleh dianggap sebagai satu daripada dislocation ataupun defect yang sedia ada di dalam kita punya material. Yang ketiga ialah plastically deformed. So, dengan cara kita menempa dia ataupun kita istilahkan sebagai cold working, kita melonjongkan dia, menyebabkan ada banyak defect yang terhasil, creating more dislocation and smaller grains. Dan daripada situ kita panggil dia sebagai strain hardening ataupun cold working. Nanti kita akan bincangkan juga berkenaan benda ni. Saya bagi gambar rajah mungkin lebih faham lah. Dan akhir sekali by heat treatment process. Kita ada bincangkan sedikit sebelum ni berkenaan dengan istilah quenching dan macam mana kita rapid quenching. Macam mana kita boleh dapat martensite di dalam steel ialah dengan rapid quenching. Kalau kita buat cooling biasa saja, takkan dapat. Kalau kita cepat-cepat cool dia, rapid quenching ni, kita boleh dapat martensite kan. Dan juga lagi satu kita istilah sebagai aging. So dengan cara, dia ada beberapa step kita akan bincangkan juga, kita akan dapat benda tu, metal kita boleh jadi lebih kuat. Okey, ini overall tentang apa yang kita akan bincangkan hari ini. Kalau anda kata kalian go through nanti, go back to this slide untuk anda fahamkan overall keseluruhan apa yang kita bincangkan. Okey, kita bincang dulu berkenaan dengan solidification. So, solidification ni
basically ialah changing from liquid to solid, sesuatu material. Dalam kes kita nak bincang tentang metal kan. Kenapa dia penting? Dalam industri, most metal are melted and then cast into a semi-finished or finished shape. So mana-mana industri pun kebanyakannya bila melibatkan metal, dia akan cairkan dulu dan dia akan tuangkan dia ke dalam satu cast. So bila ubur dalam tu ada shape tersendiri, so dia sama ada dia semi-finish ataupun dah finish shape. So sangat penting untuk kita tahu bagaimana yang molten metal tu bertukar menjadi solid. Sangat penting untuk kita tahulah supaya kita faham dia punya microstructure di dalam dia macam mana boleh terbentuk. Untuk pure metal solidification, yang menariknya bila kita buat kajian, rupanya dalam keadaan dia liquid, dia nak tukar kepada solid. Ketika dia nak bertukar tu, pada awalnya dia akan membentuk, kita panggil sebagai satu masa lah. Dia ada satu fasa di mana ketika inilah liquid tu dia transition kepada solid. Dia memerlukan masa. Kan? So, waktu ketika ini, temperature remains constant while grain grow. Kan? So, dia bertukar sikit demi sikit, akhirnya dia jadi solid dan daripada itu dia akan turun balik. Kan? Temperature dia akan consistent ketika liquid tu bertukar menjadi solid dan akhirnya bila dah mula bertukar menjadi solid, dia akan mula turun balik. Okay. Some metals undergo allotropic transformation, change in crystal structure due to temperature in solid state. Kita bincang juga dalam solid state ni, seperti mana dalam steel, dia bertukar daripada satu solid punya crystal structure kepada crystal structure yang lain. Kita bincang sebelum ni, ni yang paling famous ialah iron lah kan, dalam steel. For example, in cooling BCC delta iron, dia boleh change to FCC gamma iron, austenite iron ni, which again to BCC alpha iron atau ferrite iron at 906. So dia boleh tukar daripada BCC punya crystal structure. Cuba ingat balik kan, BCC is body centered cubic, dia tukar kepada FCC face centered cubic, dia tukar menjadi BCC balik, body centered cubic. So ni diistilahkan sebagai allotropic transformation. Itu sajalah untuk istilah kali ni. Okey, berkenaan dengan solidification, macam mana boleh terjadi? Most metals used for manufacturing consists of many individual randomly oriented crystal ataupun grains. So, macam mana kita nak fahamkan bagaimana daripada liquid tu menjadi solid dan kenapa ada banyak grain dalam setiap microstructure yang kita tengok, ialah satunya sebab dia diistilahkan sebagai polycrystals kan. Jadi ada banyak kristal di dalamnya dan setiap kristal ni dia ada struktur tersendiri. Dia punya aturan dia tersendiri. So nak faham tu, kita faham dulu dia punya nucleation, dia panggil. Bagaimana satu solid tu nucleate, dia mula nucleate lah istilahnya, dia mula muncul dan daripada situ dia mula membesarkan, growth. Okay, so katakanlah kita anggap yang petak-petak ni adalah sebagai dia punya nucleation, lepas tu dia mula membesar kan, mula membesar. So ni satu solid yang mula membesar, ini pun satu nucleation yang mula membesar dan sebagainya. So daripada awal mungkin asalnya titik menjadi 2 dan sebagainya, dan akhirnya dia berkembang. Next step dia adalah growth kan. So daripada situ dia berkembang dan ini boleh tengok dia punya aturan dia begini kan. Aturan dia begini. Yang ni pula punya crystal structure aturannya begini. So dia akan cuba kumpul mana-mana atom yang daripada liquid tadi dia kumpul untuk ikut struktur dia sendirilah kan. Sampai satu tahap dia membesar sampai dia dah mula bertembung dengan kawan di sebelah, jiran di sebelah kan. Sebab apa dia bertembung? Sebab dia tak sama. Ni line dia macam ni, ini line dia macam ni. So akhirnya dia akan bertembung pada satu tempat lah. Dan tempat tersebut akan menjadi kita punya grain boundary. Ini kita bincang sebelum ni bersama kan. Basically, kenapa ada grains, kenapa ada grain boundary adalah kerana microstructure ataupun crystal structure di dalam setiap grain tu dia berbeza orientation dia berbeza dari segi aturan dalam grain tersebut dengan grain sebelah, menyebabkan berlakunya pertembungan di bahagian grain boundary tersebut.
Okay, that's why dalam kita bila lihat, katakanlah ni adalah kita punya mikroskop yang kita tengok, kalau kita buat betul-betul kita punya preparation pada metal kita, kita boleh nampak sebenarnya bentuk-bentuk kecil-kecil ni kan. Ni adalah grains, dan yang lain tu adalah grain boundary. So samalah apa yang kita bincangkan sebelum ni. Okay, untuk setiap grain, just remember back, setiap grain tu ada dia punya aturan kristal tersendiri. Kristal tu, kalau anda kata kita cuba ringkaskan menjadi satu unit, kita panggil sebagai unit sel, itu adalah yang apa kita bincangkan sebelum ni. Sama ada unit sel dia mungkin ada 3 bentuk yang utama lah. Satunya BCC, FCC ataupun HCP. BCC, body centered cubic, adalah bentuk macam ni. Dan dia adalah, kalau anda kata ni kan, keseluruhan ni kita panggil sebagai single crystal. Sebab apa single crystal? Sebab dia punya turutan dia sama, sebiji sama kan. Turutan dia, keseluruhan dia adalah sama. Ini adalah single crystal. Cuma disebabkan dia punya aturan dia macam ni, dia bertembung pula satu lagi kat bahagian tempat lain yang mungkin dia punya aturan dia sengit sikit kan. Menyebabkan dia jadi polycrystal lah. Kalau anda kata semua dari atas hingga bawah kan, semua struktur di dalamnya adalah single crystal, memang aturan dia, urutan dia memang semua sama, maka itu kita panggil sebagai single crystal. Kalau anda kata single crystal tu bergabung dengan beberapa single crystal lain, dan dalam kes yang biasanya lah dalam engineering materials, berjuta lah sebenarnya kan grain size ni bergabung antara satu sama lain, maka dia adalah polycrystal. So balik pada crystal structure yang lain, ni adalah face centered cubic, cuba ingat balik. Dan ni adalah HCP. Sama je case dia, sebab kalau anda kata benda tu adalah sama turutan, kita panggil sebagai single crystal. Kalau kata banyak single crystal dalam satu alloy ataupun satu metal tersebut, kita panggil sebagai polycrystal. Okay. So apa yang kita bincangkan sebelum ni, dan beberapa kuliah sebelum ni, ialah daripada liquid metal tu kita solidify, dia akan jadi unit cell. Selalunya 3 ni lah. And then daripada situ menjadi kristal. Daripada kristal ni kadang-kadang tu ada dalamnya imperfection ataupun dislocation. Itu memang biasa. Dalam apa-apa material sebenarnya dislocation ataupun imperfection ni berjuta. Mungkin lebih daripada juta. Dia punya bilangan dia. Sebab kita tengok ni besar-besar ni kita nak permudahkan. Tetapi kita boleh bagi pada dua. Satu single crystal. Ini ada dia punya application khas. Tetapi kebanyakan case kita guna polycrystal lah. So banyaklah produk yang kat sini kita tulis. Dia melibatkan grain boundary, ada plastic deformation dan anisotropy. Next, kita bincang tentang influence of grain boundaries. So grain boundary ni secara kasarnya, grain boundary ni adalah hard and brittle. Walaupun nampak dia nipis kan, tapi dia diperbuat daripada hard and brittle material. Jadi dia boleh memberi kesan kepada strength dan ductility satu-satu material tersebut. Antara lainnya, apa yang boleh jadi kesan kepada kita punya material ialah dia sebagai grain boundary embrittlement. So dengan adanya grain boundary ni, dia adalah hard and brittle, dia boleh menyebabkan berlakunya keretakan kat situ lah. So dua ni pun sama juga, hot shortness dan temper embrittlement. Embrittlement ni maksud dia merekah kat situ lah kan. Basically, grain boundary adalah, kalau selalu senang nak silakan, ialah highway kepada satu-satu rekahan tu untuk menjadi lagi besar, lagi parah kan. So bila kita buat tensile testing ke kan, bila kita tarik dia, menyebabkan benda tu akan merekah di tengah-tengah tu, dan rekahan tu lebih mudah bergerak di dalam material kita sampai dia betul-betul fracture melalui grain boundary. Sebab grain boundary ni dia hard and brittle dan dia mudah merekah kat situ. Ni yang saya sebut sebelum ni dalam slide yang pertama kan, ialah berkenaan dengan influence of grain size. Bila mereka buat kajian, mereka dapati kalau kita ada large grain size, critical room temperature, kita akan dapati material tersebut ada low hardness, strength and ductility. So ductility dia ada bagus sikit, tetapi dari segi hardness dengan strength dia tak bagus. Okay. Kalau anda kata kita nak
material tu keras, kita kena banyakkan lagi grains di dalam ni. So ada cara nak kira dia menggunakan averaging kan. Dia ada ASTM ni adalah standard. So kita boleh buat pengiraan lah menggunakan standard ni. Dalam satu-satu area tu kita khaskan dalam mikroskop contohnya kan. So daripada area tu kita boleh bilang berapa grain di dalamnya, dan buat daripada number of grain dengan bahagi dengan area tu, kita boleh dapat satu nilai pada ASTM ni juga kan. So ini adalah contoh di mana kalau ini adalah area, ini adalah volume. Ini adalah cara untuk kita kira grain size. Selain daripada apa yang dibincangkan, kita juga boleh mempengaruhi properti sesuatu polycrystalline metals dengan plastic deformation. So di sini saya sertakan 3 contoh di mana kita boleh menggunakan plastic deformation untuk mempengaruhi mechanical properties. Okay, yang first ialah effect of grain boundaries on the strength of metals. Second is effect of plastic deformation on grain shape and dislocation arrangements. Dan akhir sekali, effect of cold plastic deformation on increasing the strength of metals. Okay, kita tengok yang first, effect of grain boundaries on the strength of metals. So ni 2 contoh di mana A ni ada large grains dan yang B ni ada small grains. Apa membezakan dua ni? Apabila kita ada large grain, kita ada low strength, kita sebut sebelum ni kan, tetapi high ductility. So walaupun strength dia rendah, ductility dia bagus. Dan memandangkan bila ada large grain ni, low total grain boundary length. So kalau kita bilang kan dia punya grain boundary ni, bilang keseluruhan yang warna hitam punya line ni, kita dapati dia have low length kan? Low total grain boundary length bermakna dia less obstacle. Obstacle di sini bermakna dislocation, apa-apa dislocation di dalam material tu mudah untuk bergerak lah. Jadi kalau ada banyak obstacle, maka dia lagi keras. Kalau kurang obstacle, dia makin lemah, strength dia rendah. So in this case, bila banyak grains, bermakna dia high strength dan low ductility. Kenapa? Sebab kita ada high total grain boundary length, dan banyak line-line hitam ni, bermakna dia ada banyak boundary ataupun dia ada banyak obstacle, dan daripada banyak obstacle tu menyebabkan dia punya material tu jadi high strength. Okay, yang kedua berkenaan dengan effect of plastic deformation on grain shape. So cuba bayangkan kalau anda kata, contoh mudahnya, kita punya grain adalah bentuk macam ni kan. Dia bentuk kita panggil sebagai equiax. Lebih kurang sama, elok bulat, itu sama, lebih kurang sama dia punya panjang dia kan, sama dia punya besar dia. Kita ada ni adalah before deformation. Apa yang kita buat, kita penyekkan dia kan. Ini adalah kita punya alloy, untuk kita penyekkan dia menyebabkan dalam dia grain boundary menjadi memanjang itu kan. So bila ada memanjang begitu, kita punya grain shape tu menjadi istilahnya aspect ratio dia dah berubah. So kalau macam ni, dia punya atas ke bawah punya length dengan kiri ke kanan punya length sama kan, tak ada isu. Tapi bila ini atas bawah sangat kecil dan berbanding dengan yang kiri kanan ni besar. So dengan aspect ratio yang berbeza-beza ni juga boleh mempengaruhi mechanical property of that particular material. Dan akhir sekali berkenaan dengan effect of cold plastic deformation on increasing the strength of metals. Kita panggilkan juga sebagai strain hardening. So ni contoh mudah. Kalau katakanlah kita ada 2 roller, dan ini banyak digunakan di industri. 2 roller besar, kita anggap ni nampak bulat tapi sebenarnya dia adalah rod lah kan. Rod panjang dan dia selalu besar juga sebenarnya. Ni just nak bagi mudah contoh. Okay, dia berpusing ke arah sini, yang bawah ni berpusing ke arah clockwise. Dan kita ada material ni kan. Dia punya thickness asalnya besar ni. Thickness kita ada. Dan dia punya grain structure asal adalah sebesar ni. Okay. Anggapkan ni adalah satu papan yang panjang lah kan. Papan tapi dia agak tebal. Dia lalukan ke dalam roller ni
Dan sebabkan dia di dalam dibuat ketika room temperature, kita panggil dia sebagai cold working. Ni istilahnya cold working. Cold ni bukanlah maksudnya kita sejukkan dia apa kan. Maksudnya kita tak ubah apa-apa heat kepada dia. Kalau anda kita ubah heat, kita tambah lagi kepanasan pada proses ni, kita panggil sebagai hot working. Tapi in this case, sebabkan room temperature, kita panggil cold working. So apa yang kita nak cuba hasilkan ialah bila kita guna roller ni menyebabkan benda tu dipenyet kan. Macam plasticine lah. Anggap kita ambil banyak-banyak plasticine, buat bentuk-bentuk macam ni, kita gabungkan. Kalau kita lalukan dia melalui roller, dia akan mengecil lah. Dia punya thickness dia akan mengecil begini. Tapi at the same time, kita dapati kita punya setiap grain size ni akan memanjang, melonjong gitu. Bukan saja melonjong, in certain cases, dia akan menyebabkan adanya berlaku banyak grain yang menjadi kecil. Dan grain size dia menjadi kecil berbanding dengan yang asal. Sebab apa? Bila dia melonjong ni, dia ada banyak dislocation yang terhasil. Selain daripada grain size melonjong, dia ada banyak dislocation. Dan dislocation ni boleh menjadi penyebab setiap grain ni boleh berpecah menjadi beberapa grain yang lebih kecil. That's why bila kita ada buat cold working macam ni, grains become elongated, dia become smaller, dia akan ada more dislocation, dan daripada banyak dislocation ni menyebabkan tadilah grain become more smaller grains and makes the material stronger. Tapi the downside is it becomes less ductile. So ni adalah satu proses yang sangat famous di dalam industri, kita panggil sebagai strain hardening. Okay, saya nak ingatkan juga dalam kita membincangkan tentang bagaimana kita nak menguatkan material, kita sebelum ni ada bincangkan tentang heat treatment of steel. Kadang-kadang tu kita dah kuatkan material tu, tapi kita perlukan juga sedikit ductility. Kita tak nak terlalu keras sampai dia terlalu brittle kan, dia rapuh. Kita tak nak. Kita nak keras tapi dalam masa sama ada sedikit ductility. So ada beberapa cara nak buat. So contohnya tempering. So kita dah bincangkan sebelum ni. Ni dia akan reduce brittleness but improve toughness and ductility. Normalizing pun ada cara dia kan. Heating steel within the austenitic region and then cooling in air to increase strength and refine grain structure. In this case, dia bukan nak melembutkan tapi dia menguatkan. Untuk annealing pula, kita heat steel to a specified temperature and then cooling at a very slow and controlled rate to increase ductility and reduce hardness and strength. So, yang tempering ni pun kalau kalian ingat ada banyak lagi contoh kan. Aus tempering, mild tempering dan sebagainya kan. So, ni banyak proses lain. Tetapi in general, semua ni dikira sebagai heat treatment of steel. Dan kita nak fokus sekarang ni pada kali ni berkenaan annealing. Apa yang peranan annealing yang kita boleh dapat manfaat daripada ni. Nak guna mana satu di dalam industri adalah berdasarkan apa yang kita cuba dapatkan. Kadang tu berdasarkan kita punya material juga. Setengah material mungkin lebih sesuai kita bring. Setengah proses tu mungkin sesuai kita guna satu proses lain. Contohnya normalizing. Sebabnya economically feasible. Kan? Ada segi cost yang lebih bagus. Contohnya lah. Kan? So banyak consideration kita kena fikir. Cuma kita kena faham ada beberapa option untuk buat heat treatment of steel ni. Okay, so dalam membincangkan benda ni, saya nak perkenalkan tentang recovery, recrystallization and growth. So, 3 step ni adalah part of annealing process. Macam kita bincang tadi, bila kita buat cold working, kita dah keraskan dia, kita akan hasilkan banyak dislocation, iaitu defect lah kan. So defect ni bagus sebab dia mengeraskan material kita. Tapi kita tak nak terlalu keras sampai tak ada ductility tu. Kita nak juga ada sedikit ductility. Dan cara macam mana kita nak buat ialah dengan cara kita menggunakan annealing process. Bila kita buat annealing process, using the heating the metals in specific temperature time, maka kita boleh dapat sedikit ductility. Masih keras, tapi ada sedikit ductility yang kita terhasil lah melalui annealing process ni. Annealing process ni ada 3 step. Dia akan melalui 3 fasa, iaitu recovery, recrystallization dengan grain growth. Apa benda recovery?
it is subgrain boundaries begin to form the stress in the highly deformed area relief. Nanti kita tengok contoh bila nampak gambar tu lagi mudah lah untuk faham. Recrystallization adalah apabila new equax and strain free grains reform and replace the older grains. Dan akhir sekali, grain growth. So we raise, if the temperature is raised, grains begin to grow and size exceed original size affects the mechanical properties. So ada sampai satu tahap dia akan jadi grain growth di mana kita sebenarnya undesirable lah. Kalau boleh kita nak elakkan yang ketiga ni. Tapi tak nak akan berlaku juga. Okay, ni kita dapat gambaran general berkenaan dengan annealing dan bagaimana kita nak dapatkan satu-satu property tu. Kadang tu kita nak berhenti di satu tempat kan? Ataupun contohnya kita nak sampai ke recrystallization dan kita tak nak kepada grain growth kan. Okay, so kita tengok di sini ada 3 benda. Satu ada residual stress, strength, hardness dengan ductility dan juga grain size. Residual stress ni adalah stress yang berada di dalam material tersebut. Dia reside ni maksudnya stress tu berada di dalam dia kan. Bagaimana ada residual stress di dalamnya adalah dengan adanya banyak dislocation tadi. Kalau anda kata kita buat strain hardening, whole working tadi tu, kita akan hasilkan banyak dislocation, berjuta-juta dislocation di dalam material kita dan tu akan menyebabkan material kita ni ada stress lah. Dia tak suka dalam keadaan tu sebenarnya. Dia stress. Walaupun dia keras, tapi sebenarnya keras dalam keadaan adanya residual stress tu. So, kita tengok bawah ni. Kalau anda kata kita melalui fasa recovery, recrystallization dengan grain growth, apa jadi pada residual stress? Kalau anda kata kita tingkatkan temperature ni adalah temperature y-axis adalah temperature. Kalau temperature kita adalah rendah ketika annealing, maka residual stress kita akan turun sedikit saja, dia tak banyak sangat turun. Okay, strength masih lagi kekal dan ductility pun masih rendah. Strength masih tinggi, ductility rendah, hardness pun masih tinggi. Grain size pula, grain size dia okey lah. Grain size dia bentuk begini, dalam dia ada banyak dislocation. Kita boleh nampak macam ni kan. So dislocation banyak kat situ. Ini contoh-contoh yang memanjang-memanjang ni adalah dislocation. Yang ni adalah kita punya grain lah ni kan. Grain. Okay. Apa akan jadi kalau anda kita naikkan tingkatkan temperature lagi pada satu tahap, kita akan dapati residual stress kita makin menurun, strength kita dan hardness kita pun akan makin menurun, tetapi ductility kita akan meningkat. Sebab apa meningkat? Sebab daripada banyak dislocation tadi, dislocation jadi dia bergabung menjadi grain. So daripada asal grain besar-besar ni, dislocation yang akan bergabung. Dan contohnya dia berkumpul kat sini menyebabkan akhirnya jadi 2 grain. Dan daripada satu grain besar ni jadi 2 grain. Dan mungkin ada lagi bergabung lagi kat satu tempat lagi menyebabkan jadi 3. Dan so itu sebabnya kita dapat grain size yang makin kecil kat sini. Okay, so recrystallization ni adalah dalam bentuk new grains yang selalunya lagi kecil berbanding dengan ketika recovery stage ni. So dia ada kekurangan pada strength dengan hardness, tetapi ductility dia meningkat sedikit. Disebabkan apa? Sebab hilang dah dislocation ni. So walaupun kecil, kita kata strength dia makin kuat kan. Tetapi strength ni kuat sebab ada banyak dislocation ni. Dan in this case, grain size dia walaupun kecil, dislocation dia makin kurang menyebabkan dia punya strength dia kurang. Dan bila dislocation kurang, residual stress pun akan kurang. Kita tambahkan lagi temperature ke arah grain growth ni, kita akan dapati makin lama residual stress makin hilang, dia punya dislocation dalam ni dah makin pupus. Dia tak ada dah dislocation tu, dia dah memang membentuk grain boundary ni dan akhirnya menjadi new grains. Dan new grains ni menjadi besar, makin lama makin besar. So bila makin lama makin besar, kita punya hardness dengan strength pun makin turun lah. Yang kita sebut kalau large grain tu dia akan jadi turun. Tapi the good side is the ductility kita adalah maksimum. Makin lama makin lagi tinggi lah berbandingkan sebelum ni. So again, kita anneal tu ikut apa yang kita cuba hendak lah kan. Selalunya kita nak antara dua lah kan. Antara
strength pun ada sikit, ductility pun ada sikit. Kita tak nak ductility maksimum tapi strength rendah. Kan buat apa? Kita nak kalau boleh ada ductility dan juga strength yang seimbang lah. Strength mungkin kita utamakan, so ductility at least kita ada sikit. Okay, berkenaan dengan recrystallization temperature yang bahagian tengah tadi kan, recovery, recrystallization dengan grain growth. So yang tengah tu, formation of new strain-free grains is called recrystallization. So this recrystallization temperature of a given metal is about 1/2 its melting point. So melting point katakanlah 600, so dia punya recrystallization temperature dalam 300 macam tu, as measured on an absolute temperature scale. Recrystallization takes time. The recrystallization temperature is specified as the temperature at which new grains are formed in about 1 hour. So kalau anda kata kita maintain the temperature, that particular temperature kan, dia akan terhasil lah recrystallization punya proses ni. Kita kena maintain temperature tersebut. Kalau anda kata sekejap saja, kita takkan dapat lah. Sebab apa? Bila kita bagi temperature, again, we are giving energy. Bila giving energy, dia akan menyebabkan dislocation tu akan jadi relief, dan dia akan bergabung menjadi grain boundary dan sebagainya tu, dan itu menyebabkan berlakunya recrystallization. Jadinya kita bincangkan balik tadi, ni dengan gambar lah, dengan the 3 stages of annealing. First is recovery. So additional thermal energy permits dislocations to move and form boundaries of a polygonized subgrain structure. So contoh kat sini, ni adalah kita punya grain boundary, okay, dan ni adalah kita punya dislocation yang kecil-kecil ni kan. Semua ni adalah dislocation di dalam kita punya grain. Banyak lah, memang banyak kan dalam grain kita. So bila kita anneal sesuatu material di dalam fasa recovery ni, di dalam temperature recovery, apa akan terjadi ialah dislocation ni akan bergabung, dia akan membentuk satu ni lah, macam satu aturan lah kan. Dia bukan rawak macam ni, dia akan jadi satu aturan macam ni. So boleh nampak kat sini pun dah kira dah mula buat formasi, ada bentuk-bentuk grain kecil yang akan terhasil kan. Sebab sebenarnya yang grain boundary ni adalah kumpulan-kumpulan dislocation juga. So dia akan menghasilkan lebih kurang sama lah. Bila kita dislocation ni cukup, dia punya jumlah dia akan terhasil lah grain boundary yang berbeza. So from the practical point of view, the principal change in a metal during recovery is the reduction of stress. Sebab banyak begini, dia akan beri stress kepada kita punya material. Bila kita beri temperature ketika recovery ni, menyebabkan dia akan terkumpul macam ni, dia akan mengurangkan sebenarnya stress di dalam kita punya metal. Okay, recrystallization pula adalah apabila denucleation and growth of new grains containing few dislocation. Sebabkan tadi dislocation dah ni kan tersusun menjadi line yang teratur. Line tu akhirnya menjadi grain boundary. Disebabkan situ tak banyaklah strain dalam kita punya material. Kita boleh katakan sebagai strain free. Dah kita punya grain tu dah jadi strain free, dah kurang dah dislocation di dalamnya. Because the number of dislocation is greatly reduced, the recrystallized metal has higher ductility but lower strength. Okay, higher ductility but lower strength. Sebabkan dah tak ada dislocation di dalamnya. Walaupun dia punya grain size makin kecil. Recrystallization temperature approximately 0.4 times the absolute temperature to reduce rapid recovery. So ini dia punya approximate berapa nilai recrystallization temperature to induce rapid recovery. So daripada yang tadi besar-besar dia punya grain size, sekarang ni dah menjadi kecil dan tak ada dislocation dalamnya. Dan sebabkan tak ada dislocation, sebenarnya walaupun grain size kecil, dia akan mengurangkan dia punya strength. Dan akhir sekali, grain growth. At higher temperature, both recovery and recrystallization rapidly occur, producing the fine recrystallized grain structure yang kita sebut tadi. Energy associated with a large amount of grain boundary area makes the fine structure unstable at higher temperatures. Bila yang kecil-kecil tadi, contohnya yang kecil-kecil tadi ni, masih lagi diberikan
heat, berikan temperature yang tinggi, dia akan menyebabkan dislocation ni juga akan bergabung. Dia akan grain-grain ni akan bergabung menjadi grain yang lagi besar. So ni dipanggil sebagai fasa ataupun stage grain growth. So it will occur when you have a large amount of grain boundary area at high temperature. Sebabnya dia unstable kan. So daripada kecil-kecil tu dia akan jadi besar. Selalunya tak desirable lah. It's undesirable sebab bila dah besar macam ni, kita punya strength akan menurun. Walaupun ductility kita akan naik, tapi strength kita menurun. So kita tak nak lah. Sebenarnya antara bahagian dari crystallization tu, kalau boleh kita dapatkan strength dan juga kita punya ductility sedikit. Itu adalah yang selalunya okey lah. Yang grain growth ni sebenarnya fasa yang tak disukai lah. Okay, so itu adalah annealing untuk steel. Bagaimana pula other metals? Sorry, ni silap ni. Other metals. So, bagaimana pula dengan bukan non-ferrous metal kan, seperti aluminium dan sebagainya itu. So, ada heat treatment yang tersendiri lah untuk metal yang lain. Kita panggil sebagai precipitation hardening. So, apa benda ni? This region of alloys to produce two-phase structure that promote good strength and ductility. Kita akan bincangkan juga bagaimana precipitation hardening ni kita boleh dapat melalui aging, especially untuk aluminium. Okay, so heat treatment of non-ferrous alloy and stainless steel. Non-ferrous alloy can be heat treated by techniques used on ferrous alloys. It does not undergo phase transformation like those in steels. Hardening and strengthening of these alloys are fundamentally different. So, hardening and strengthening of these alloys are fundamentally different. So, in case of aluminium alloys, copper alloys, and some stainless steels, they are hardened by a process called precipitation hardening. Ini yang kita akan bincangkan sekarang ni. This heat treatment is a technique in which small particles of a different phase and called precipitates are uniformly dispersed in the matrix of the original phase. Jadi dalam kita punya alloy tersebut, kita akan hasilkan small particles. Dia macam needle shape. Dia partikel-partikel yang kecil di dalam kita punya alloy tu, menyebabkan dia akan jadi lagi kuat. So heat treatment ni, precipitation hardening ni, seperti mana nama dia hardening kan, bermakna kita nak kuatkan lagi kita punya material dengan cara tersebut. Okay. Solid solubility of one element is acid in other element. So ni adalah proses di mana kita nak hasilkan precipitation hardening. So dia nak hasilkan precipitation hardening ni, bukan precipitation, silap. Sorry, precipitation. Ada 3 step atau 3 stage. Satu kita panggil sebagai solution heat treatment. Second is quenching. Ingat balik kan kita cerita tentang quenching. Dan akhir sekali aging. Ini adalah istilah baru untuk kalian fahami. Okay, apa benda solution heat treatment ni? So first of all, kita ada material, katakanlah aluminium kan. Okay, aluminium sample is heated to a temperature between solvers and solid temperature until a uniform solid solution structure is produced. Cuba ingat balik, kita bincang tentang bagaimana analogi antara air dengan gula kan. Gula tu walaupun mungkin asalnya dia tak boleh nak masuk dalam kita punya air, tapi dengan cara kita memanaskan air tu, gula tu boleh masuk dalam kita punya air kan. Dia boleh larut dalam kita punya air. So ni adalah dah jadi satu phase, one phase punya solution. So sama case-nya kat sini, kita nak panas daripada yang asal, kita punya alloy tu pada room temperature, kita panaskan dia supaya kita dapat solid solution structure. Solid solution structure maksudnya dia ada satu fasa sahaja di dalam material tersebut. Okay, dalam room temperature dua fasa, tapi bila kita panaskan dia jadi satu fasa, one phase. Okay, after that phase, kita rapid quenching. Sample is rapidly cooled to a lower temperature using water.
Now the structure is called super saturated solid solution. Cuba ingat balik kita bincangkan berkenaan dengan super saturated solid solution. Sama juga kes kalau air yang bergula tadi, patutnya boleh masuk 10 gram saja, kita masuk sampai 50 gram. Sebab apa kita boleh masuk 50 gram? Sebab kita dah naikkan dia punya temperature. So gula boleh masuk dalam air, boleh larut dalam air. Sekarang ni kita rapid quenching. Kita cepat-cepat sejukkan air tersebut. Kita dapati 40 gram gula tu tak keluar pun. Dia dalam keadaan masih lagi berada dalam air tu. So what happen is air tu sekarang ni jadi super saturated solid solution. Sama juga kes dalam kes aluminium ke ataupun non-ferrous alloy ni, kita boleh buat cara yang sama. Kan kita bila dah naik atas tu, kita terlalu cepatkan turun ke bawah quenching, kita dapati dia masih lagi dalam satu phase. Walaupun dah kat room temperature, dia tak jadi two phase, tapi sebabkan kita rapid quenching, dia masih lagi kekal one phase. Daripada one phase ni, kita buat aging. So when we do aging is to form a finely dispersed precipitate in the alloy, and the fine precipitate impedes dislocation movement during deformation, which strengthen the alloy. Mungkin susah nak faham sikit, kita ke phase diagram. Okay. So apa yang cuba kita simpulkan daripada phase diagram ni ialah, ini adalah phase diagram antara aluminium dengan copper. So apa-apa nilai kat sini adalah weight percent of copper kan. Okay. So boleh tengok di sini, di bahagian bawah ni, ni adalah liquid kan, ni adalah alpha plus liquid, ni adalah alpha. Di bahagian room temperature ni, mungkin dalam area sini kan, sinilah kan, room temperature ialah alpha plus theta. Okay. In this case, dalam phase diagram ni kita panggil alpha plus theta. Okay. Dua phase. Okay. Dia punya syarat pertama, step pertama, kita ada material. Katakanlah material kita pada weight percent copper ni. So aluminium ada 96%, copper ada 4%. Apa kita buat? Daripada room temperature kan, dalam 25 macam tu, kat sini kita panaskan dia. So dalam material tu asalnya adalah alpha plus theta kan, tapi bila kita panaskan sampai tahap ni, theta ni anggap sebagai gula, dia masuk ke dalam alpha ni, menyebabkan akhirnya nampak dalam tu alpha saja, ada satu phase saja. So this is the first step. Second step, kita cepat-cepat quench dia. Cepat-cepat sejukkan dia. Daripada atas ni, terus turun ke bawah ni. Itu kita panggil second step, quenching. Lepas quenching, kita panggil aging. Di mana kita, sama ada kita biar dalam room temperature, dia biar lama-lama, ataupun aging, kita panggil sebagai artificial aging. Kita naikkan sikit dia punya temperature, bawah daripada line ni lah. Dalam mungkin 150 ke, nak dekat 200 ke, yang kita kekalkan. Jadi saya sebab ceritakan apa perbezaan dia dan apa sebab kita buat artificial aging ni. So apa yang kita boleh nampak dalam microstructure ialah, first of all, untuk yang first step ni, kita nampak semua adalah alpha. So walaupun ada juga grains ni kan, ada grain boundary, tapi kita tengok tak ada pun ni, theta ni. Semua adalah dalam bentuk alpha. So apa jadi? Lepas tu kita quench cepat-cepat. So kita dapati masih sama lagi. Bentuk dia adalah satu phase saja. Tetapi sebabkan dia dalam room temperature, dia adalah super saturated. Sebab apa? Patutnya pada room temperature kita kena ada dah, kita boleh nampak dah theta ni. Tapi kita masih nampak alpha saja, bermakna dia adalah super saturated. So due time, bila kita bagi aging punya proses ni, kita akan dapati delta ni, theta ni, kita akan nampak mula timbul dalam bentuk bintik-bintik. Bintik-bintik di keseluruhan grain of alpha ni. Bintik-bintik ni makin lama dia akan bentuk macam memanjang betul lah. Ni bukan dislocation, dislocation lain, precipitation lain. Okay. So memanjang begitulah. So ini adalah hard and brittle, tetapi dia kecil. Jadi bila kita nak gerakkan dislocation tu, bila kita bagi dia force, dislocation tu kena melalui kita punya precipitates. Precipitates ni keras, bermakna dislocation susah nak lalui dia.
Bila susah nak lalu dia, susah nak pass dia, maka material tu akan jadi keras. Itu dia simple explanation dia. Kenapa kita hasilkan precipitates ni? Sebab kita nak mengeraskan material. Macam mana dia boleh mengeraskan material? Apabila dislocation tak boleh nak lalu dia dengan semudah itu. Bila susah nak lalu, maka material tu akan jadi keras. Okay. Now, dalam proses aging, alloy ni kadang tu dia just biar dalam normal temperature ataupun reheated. Kita panaskan sikit. Alloy is reheated to an intermediate temperature and then held there for a period of time. Okay. At room temperature, kita biar dia, kita panggil dia sebagai natural aging. So, kalau anda kata saya nak lukislah graf. Graf ni antara time dengan temperature. So, daripada awal, yang first step tadi kita panaskan dia kepada satu solid solution punya temperature. Kita jadi satu phase tadi, kan, alpha tadi kan. And then kita rapid quenching, turun ke bawah. Bila rapid quenching, kalau anda kata kita kekalkan, katakanlah ni adalah room temperature, kita kekalkan pada room temperature, kita panggil sebagai natural aging ni. Tetapi kalau anda kata kita buat macam ni, kita punya temperature, temperature, kita buat first step naik, second step turun rapid quenching, and then third step kita naik kat sini dan kita kekalkan kat sini untuk seketika, dan barulah kita turunkan dia kepada room temperature. Ni kita panggil sebagai artificial aging. Artificial aging adalah ni lah, reheated to an intermediate temperature. Okay, this one, artificial aging. Okay. Several aluminum alloys harden and becomes stronger over a period of time at room temperature is called natural aging. Ini atas tadi lah. In the precipitation process, reheated at elevated temperature for extended number of time, the precipitate begin to coalesce and grow, become larger but fewer. This process is called overaging. Metal softer and weaker. Okay, nak mudah faham, kita tengok gambar ni. Okay, this is time at temperature, and then ni strength and hardness. So daripada asal, waktu kita second step tadi, first kita naik kan, waktu rapid quenching, ni adalah second step kita. And then kita aging. So aging sekarang ni, satu masa kita biar dia kan, biar dia akan mula naik punya strength, mula naik sampai satu tahap kat sini, bukan sini, kita dah mula nampak lah bintik-bintik ni terhasil, kita punya theta tu terhasil, tetapi masih lagi belum kuat yang kita nak lah. So kita nak kalau boleh sekuat mungkin menggunakan precipitation hardening ni. Jadi bagaimana kita buat, kita tambah lagi masa dalam temperature ni sampai satu tahap kita panggil sebagai peak age. So mula banyaklah delta ni terhasil di dalam grain, dan benda ni akan menyebabkan strength menjadi paling kuat ketika ini. Waktu ni berapalah contohnya kat sini kan, mungkin makan masa lah, mungkin berjam, mungkin makan masa hari kan, ikut situasi lah, sama ada natural aging ataupun artificial aging. Tetapi kalau anda kata kita biar lagi temperature tu, dalam keadaan temperature tersebut kita biar saja, lambat laun dia akan menurun. Sebab apa? Benda ni akan bergabung antara satu sama lain, menyebabkan dia jadi besar macam ni. Bila jadi besar macam ni, dia dah defeat the purpose dah. Dislocation dah tahu dah, so called boleh nampak lah halangan ni, maka dia akan lari ke tepi. Kalau anda kata kecil-kecil macam ni, dislocation tak apa nampak lah, dia akan lalu jugalah. Bila nak lalu, rupanya keras kan? Jadi dia susah nak lalu. Tapi in this case, dia dah boleh nampak dengan jelas, maka dia akan elakkan terus. Dia akan ikut lalu yang bahagian yang soft and ductile tu kan, the matrix itself lah. Okay, ini saya bagi contoh graf apabila kita guna artificial aging. Just remember back, natural aging adalah ketika kita just biar aging tu, the third step, dalam room temperature. Tapi untuk artificial aging ni, kita naik, dia turun rapid quenching, lepas tu kita naikkan dia ke temperature tertentu dan kita biar dia pada temperature tersebut. Okay. In this case, kita boleh tengok dengan
nilai ni berbeza kan. Katakanlah ni nilai dia T. So kalau anda kata T adalah 150, berbeza dengan 190, berbeza dengan 230, 260 Celsius dan 350 Celsius. So berbeza-beza. So apa yang bezakan? Ini adalah peak temperature. Sorry, ini adalah peak strength. Ini adalah peak strength, ini adalah peak strength, ini adalah peak strength. Mengikut temperature tersebut. Kalau anda kata, ni composition sama kita punya alloy tu, kalau anda kata kita buat first step, second step, third step kita nak ambil 150 Celsius contohnya kan. So kita akan dapati asalnya dia rendah, dia akan naik sampailah peak temperature kat sini. Kita boleh dapat dalam kan, ni contoh untuk 2014 T4 aluminium alloy. Dia nama aluminium alloy lah, kita bincang nantilah. Aluminium alloy ni kan. Okay, so dia dekat bahagian atas ni. Boleh dapat dalam 400, lebih lah 420 macam tu. Okay, so bagus lah. Tetapi kalau tengok dari segi temperature ni paling rendah dan dia punya strength boleh dapat paling tinggi kan. Lepas daripada tu makin rendah lah kan. So katakanlah yang peak temperature ni, kelemahan dia apa pula? Kita tengok kat sini, dia punya makan masa dia terlalu panjang lah. So ni dalam bentuk hour So kat sini adalah 0.01 hour, 0.1 hour, 1 hour, 10 hour. So ni tengah-tengah ni lebih kurang dalam, sebab ni logarithmic punya scale, so ni lebih kurang dalam 30 jam. Menggunakan pada step 3 tu, kalau anda kata kita guna 150 Celsius dengan masa 30 jam, kita boleh dapat peak dia. So practically speaking tak berapa bagus lah, sebab terlalu lama. Yang dalam industri kita tak nak panaskan lama-lama. Bila panaskan lama-lama bermakna heating kita cost lah tu kan. Kita nak heat kita punya oven tu lama lah, 30 jam contohnya kan. So tak bagus lah untuk industri. Okay, kita tengok pula kalau guna 190 kan, beza sikit je 40 darjah Celsius. Apa akan jadi? Dia naik. Dia tak akan dapat setinggi 150 Celsius. Mungkin dapat dalam 400 saja. 400 saja. Tetapi dia punya masa dia makin berkurang. Berkurang banyak So bila tengok kat sini, lebih kurang ni 1, 2, 3, 4, bukan 3 atau 4 jam lah. Katakanlah 4 jam. So 4 jam menggunakan 190, kita boleh dapat dalam masa 4 jam peak temperature, 4 hours. Yang 150 ni dalam 30 jam. Jauh beza tu kan, 30 dengan 40 dengan 4. Walaupun beza hanya 40 Celsius sahaja. So good news lah kat situ kan. Okay, kita tengok pula. Kalau anda kata kita ambil 250 Celsius, kita ambil, so awal dia naik sampai satu tahap. Ni adalah peak. Peak kita dapat dalam mungkin 380. Okay, so tak setinggi ni lah. Ni 420, ni adalah 360 kan, 380. Tetapi dari segi masa dia, kalau kita tengok ke bawah ni, dia lebih kurang 0.15 itulah kan, 0.15 jam. Maka sangat rendah lah dia punya masa. Masa boleh di cut short sangat banyak. Walaupun kita bezakan antara yang tadi 190 ni ada 40 darjah Celsius saja beza dia. Dia punya strength dia rendah sikit, tetapi masa dia kita boleh cut short. So dia ada timbal balik kat situ lah kan. Dia ada good and bad kat situ lah. Kalau anda kata kita tak ada isu dengan beza antara yang 430 dengan 380 ni, baik kita ambil yang 260 ni. Sebab apa? Dia lagi cepat kan? So kita guna yang tu. 230 230. Kita guna yang ni sebab kita boleh dapat lebih cepat kan? Industrially practical lah. Dan kita punya strength pun bukanlah jauh sangat beza kan, 420 dengan 380. Tak ada banyak beza sangat. This is a good option. Kalau nak lagi tinggi pun boleh juga, kita ambil 260 contohnya kan. Sorry, nak lagi cepat kat sini punya peak temperature. Tetapi
rendah lah. So lebih kurang 100 megapascal berbeza dengan ni 320 dengan yang asal 150 tadi. Nampak jauh beza. So kita tak nak. Okay. Boleh nampak kat sini 150 Celsius adalah artificial aging. Dia makan masa lebih kurang 30 jam kan. So boleh bayangkan kalau anda kata kita guna natural aging which is 25 Celsius macam tu kan. Sangatlah lama kan. So mungkin dia punya graf macam ni. Macam tu kan. So tak tahulah berapa hari kan. Tak tahu berapa bulan barulah boleh dapat peak temperature pada natural aging kita. So selalunya dalam industri dia tak tunggulah natural aging. Dia akan buat artificial aging. Dapat terus nilai ni, terus dia cool down, maka dia akan kekal dapat 430 ni lah. Ataupun ialah mana-mana peak temperature tersebut. Bila cool down tu dia akan maintain pada strength tersebut. Finally, berkenaan dengan dispersion strengthening, ni adalah berkenaan dengan tadi juga kita memberi halangan kepada dislocation untuk bergerak, dan disebabkan ada halangan tu menyebabkan dia akan jadi lagi keras. When solubility of material exceed by adding too much of an alloying element, the second phase forms and a two-phase alloy is produced. So in dispersion strengthening ni, dia berkuasa sama dengan precipitation hardening, tetapi precipitation hardening ni perlu ada natural aging tadi ataupun artificial aging. In this case tak perlu. Jadi untuk mudah kita tengok, sama je case-nya, kita daripada dua phase kan, alpha beta ni, kita naikkan kepada satu nilai, and then bila kita turun ke sini, dia akan dapati dia tak boleh nak kekal alpha ni kan. Dia tak boleh nak kekal alpha, dia akan jadi alpha dengan beta. So beta ni akan berada merata-rata kat dalam ni. Dia lebih besar daripada precipitates. Ni dipanggil sebagai dispersoids. So ni adalah penguat juga di dalam salah satu daripada strengthening mechanism di dalam kita punya non-ferrous material. So sifat-sifatnya dia bentuk ni lah, hard and brittle. Dispersion strengthened alloys ni, dia hard and brittle, dia ada own composition, ada crystal structure dan property tersendiri. Berbanding dengan yang tadi precipitate, dia adalah second phase juga, tetapi in smaller amount dan dia lagi kecil lah. Matrix ni pula adalah the main phase. Macam tadi alpha tadi kan, itu adalah kita panggil sebagai main phase, which usually is present in larger amounts. Okay, di situ dulu untuk hari ni. Kita akan bincangkan ni pada hari Rabu nanti. As a discussion, boleh kita cuba kalian bincangkan dengan ahli group dengan define crystalline solid and a crystal structure. Second, explain and give your opinion on solidification process from nucleation into solidified metal. And then describe the grain shape changes that occur when a sheet of alloyed copper with an original accurate grain structure is cold rolled with 30 and 50% cold reduction. Ini kita bincang dalam tutorial nanti. And what happens to the dislocation substructure for number 1. Okay, it's okay. I will discuss this in further detail. With that, thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera.